Kesedaran tentang pencemaran alam masalah sampah terutamanya plastik yang memenuhi ruang lautan menghargai bukan ancaman serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maslahat Forum dan salam Malaysia Madani buat seisi hadirin yang dihormati sekalian. Gelanggang forum kita yang penuh tata tertib berbahasa hari ini akan kita buka dengan wacana indah yang berbunyi isu persekitaran pembuangan sisa domestik. Hari ini tidak berlayar saya bersoalan di sini, tetapi saya Muhammad Zamar bin Zaharin membawakan nahkoda kapal 3 panel yang akan mengemudi layar forum kita ini ke jalan yang lebih lurus dan telus. Panel pertama kita pada hari ini, bijak bestari orangnya, saudari Nur Awanis binti Roslan. Apa khabar saudari di sana? Terima kasih saudara moderator, saudara Zamarul. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara pula bagaimana? Baiklah, Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Di seberang sana pula kami bawakan panel kedua, indah bahasanya, saudari Nur Arina Alia binti Muhammad Kamil. Apa khabar saudari di sana? Terima kasih kepada saudara moderator. Alhamdulillah, saya sihat-sihat sahaja. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita. Kita beralih ke panel kita yang ketiga. Dipersilakan saudari Naizatul Nisha, anak perempuan Husin. Bagaimana keadaan saudari di sana? Syukur, sihat sejahtera sahaja saya di sini. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini yang cantik wajahnya, molek tuturnya. Bak kata orang, enjin sudah berbunyi, hanya tinggal menekan pedalnya. Maka ayolah kita dalami berkenaan isu persekitaran pembuangan sisa domestik. Isu pembuangan sisa domestik dapat kita takrifkan sebagai satu bentuk pencemaran alam sekitar yang melibatkan penanggulan dan pengurusan sisa-sisa harian yang dihasilkan oleh masyarakat, komuniti maupun kilang-kilang. Pembuangan tidak terkawal ini boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dan implikasi negatif terhadap kesihatan manusia. Misalnya melibatkan pelupusan barang-barang seperti makanan, kadbod, kertas, plastik dan bahan buangan lainnya. Timbul persoalan di sini. Apakah punca implikasi serta langkah yang boleh kita laksanakan bagi membanteras gejala pencemaran alam sekitar ini? Mungkin saudari panel kita yang pertama boleh jawab, dipersilakan saudari Awanis. Terima kasih saudara moderator yang segak lagi bergaya, iaitu saudara Zamarul. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada ahli-ahli panel dan hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak majlis yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi ilmu dalam forum pada kali ini. Sidang hadirin dan ahli-ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara moderator tentang kesan-kesan pembuangan sisa domestik dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Umum mengetahui bahawa sisa domestik merupakan bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal boleh memberikan kesan-kesan negatif kepada komuniti dan persekitaran setempat. Antara kesan pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal ialah terdapatnya wabak penyakit dalam sesebuah komuniti. Hal ini demikian kerana sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh, timbulnya penyakit taun, demam denggi, malaria dan sebagainya. Wabak penyakit yang disebabkan oleh pembuangan sisa domestik ini amat membimbangkan kerana dapat meningkatkan bilangan kes dan kematian. Selain itu, pembuangan sisa domestik secara tidak terkawal juga dapat memberi kesan kepada peningkatan kos penyelenggaraan. Hal ini kerana peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan,
khususnya pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Antara kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Sebagai masyarakat yang bijak, kita perlulah mengurangkan kos-kos tersebut dalam kehidupan seharian agar ianya dapat disumbangkan kepada perkara-perkara yang lebih mustahak. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa kita perlu bertindak sewajarnya dalam melakukan sesuatu perkara agar ianya tidak memberi kemudaratan kepada kawasan persekitaran serta masyarakat setempat. Oleh itu, terdapat beberapa langkah awal yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Antaranya ialah dengan menerapkan amalan 3R dalam kehidupan seharian. R yang pertama iaitu kurangkan ataupun reduce, iaitu dengan mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah tidak terurai seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. R yang kedua pula ialah guna semula ataupun reuse, iaitu dengan menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau menemarkan buku-buku dan pakaian. Akhir sekali ialah kitar semula ataupun recycle, iaitu dengan menghasilkan barang baharu daripada barang-barang terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Terang lagi bersuluh, penerapan amalan 3R dalam kehidupan seharian ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan pembuangan sisa domestik. Selain itu, pihak bertanggungjawab seperti agensi kerajaan, badan bukan kerajaan iaitu NGO, pihak berkuasa seperti pihak berkuasa tempatan iaitu PBT dan orang perseorangan juga boleh menjalankan kempen secara besar-besaran bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesan buruk pembuangan sisa domestik. Kempen-kempen ini boleh dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial bagi menarik perhatian masyarakat kini. Seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R, kempen cintai sungai kita dan lain-lain dalam usaha mewujudkan persekitaran yang menyenangkan. Tuntasnya dapat saya simpulkan bahawa pembuangan sisa domestik secara tidak terkawal dapat memberikan kesan-kesan negatif kepada individu dan komuniti walaupun adanya langkah-langkah untuk mencegah. Saya rasa setakat ini sahaja penerangan saya pada pagi ini. Besar harapan saya agar apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sebagai masyarakat yang ingin hidup dalam persekitaran yang bersih dan menyenangkan. Saya serahkan kembali perbincangan kita pada pagi ini kepada saudara moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Awanis. Saudara-saudari sekalian, izharlah bahawa kita memainkan peranan penting dalam membasmi isu ini. Ayolah kita bergerak back kepada panel kita yang kedua. Kita masih dalam soalan yang sama ya. Dipersilakan saudari Arina Alia. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Soalan yang sangat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, isu pembuangan sisa domestik ini adalah satu isu yang sangat membimbangkan dalam negara kita. Isu ini terjadi kerana pembuangan sisa domestik yang secara berleluasa dan tidak terkawal. Pembuangan sisa domestik ini terjadi dengan punca utamanya adalah pembaziran makanan yang sangat tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia dan hal ini sememangnya memberikan kesan kepada negara kita. Daripada pembuangan sisa domestik adalah pencemaran. Pencemaran air merupakan salah satu kesan apabila sisa domestik ini dibuang ke dalam sumber air. Pembuangan sisa domestik ke kawasan sumber air menyebabkan sungai, tasik, kolam dan laut tercemar. Sebagaimana yang kita ketahui, air merupakan pelarut yang terbaik dan secara umumnya pelbagai kimia sangat mudah terlarut di dalamnya. Air yang melalui kawasan tercemar akan membawa bersamanya pelbagai bahan kimia dan juga sisa kotoran. Sumber-sumber air ini pada akhirnya akan disalurkan kepada kita untuk kegunaan harian. Buangan sisa domestik ke dalam sumber air ini menyebabkan kawasan sumber air menjadi kotor dan tidak sesuai untuk digunakan. Oleh yang demikian, sumber air seperti air pancut, kolam, tasik dan juga paip air secara tidak langsung boleh terdedah kepada bahaya kontaminasi. Akhirnya, kita juga yang menjadi mangsa kepadanya.
Isu pembuangan sisa domestik ini juga tidak sah jika tidak dikaitkan dengan pencemaran bau. Pembuangan sisa domestik ke tempat-tempat seperti longkang atau mana-mana sahaja tanpa cara yang betul akan menimbulkan pencemaran bau. Sebagai contoh, sisa makanan yang dibuang oleh pihak kantin ke tempat yang tidak sebetulnya menjadi punca pembiakan lalat yang banyak di persekitaran sekolah. Keadaan ini merupakan situasi yang tidak sihat bagi warga sekolah. Dengan itu, pencemaran bau akan berlaku di kawasan sekolah. Oleh itu, sewajarnya warga yang bijak memainkan peranan dalam memastikan pencemaran-pencemaran ini dapat dielakkan. Sidang hadirin yang dihormati, daripada kesan isu pembuangan domestik ini, pendidikan tentang pengurusan sisa domestik sangat wajar diberikan penekanan. Pengurusan sisa domestik ini termasuk sisa domestik makanan, plastik, kertas dan juga bahan logam terpakai. Pendidikan mengenai isu ini boleh dilakukan dengan mengadakan kempen bijak berbelanja serta menerapkan topik pengurusan sisa domestik dalam pendidikan. Kempen bijak berbelanja ini perlu menekankan keperluan bijak berbelanja dalam membeli barang keperluan. Hal ini agar pembaziran sistem domestik dapat dikurangkan. Sebenarnya, kempen ini perlu diadakan di sekolah-sekolah supaya murid-murid mendapat pendedahan awal. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Jadi, murid-murid akan mendapat pendedahan awal sejak awal lagi. Perlu mengelakkan diri daripada membeli barangan pakai buang hanya setelah menggunakannya beberapa kali sahaja. Hal ini kerana penggunaan barang pakai buang ini dapat meningkatkan hasil sisa pembuangan domestik. Di era ini juga telah mencapai tahap mana sumber bahan mentah semakin terhad. Di samping menekankan pembelian secara bijak, dalam kempen ini juga produk-produk mesra alam juga perlu diperkenalkan. Inilah harapan saya agar kempen ini dijalankan secara berleluasa kerana ia sangat penting untuk diterapkan dalam diri masyarakat zaman kini. Terima kasih diucapkan kepada saudari Arina Alia. Hadirin sekalian, pembuangan sisa domestik ini bukanlah satu hal yang patut kita ambil ringan, tetapi merupakan satu tanggungjawab untuk kita sama-sama atasinya. Baiklah, kita masih lagi dalam soalan yang sama, iaitu apakah punca, kesan dan langkah bagi atasi masalah pembuangan sisa domestik ini? Dipersilakan saudari Nisha pula untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskan kepada agenda kita berkaitan soalan yang diajukan oleh moderator. Antara kesan pembuangan sisa domestik terjadi terhadap udara dengan membakar sisa kertas dan plastik di tempat pelupusan sampah dan akan membebaskan bahan kimia dan gas berbahaya yang akhirnya terkumpul serta memusnahkan lapisan ozon dan membahayakan kesihatan orang yang tinggal berdekatan. Kerosakan itu diburukkan lagi oleh gas metana. Selain metana, terdapat sebatian lain yang boleh membahayakan kesihatan manusia seperti dioksin. Akibat daripada pembuangan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik akan membawa kepada pencemaran udara dan pemanasan global. Kesan pembuangan sisa domestik juga mengakibatkan perubahan iklim. Pertama, penguraian sisa pepejal akan membebaskan gas rumah hijau. Taufan dan ribut adalah contoh tindak balas cuaca melampau yang mungkin berlaku daripada sisa-sisa yang naik ke lapisan atmosfera dan memerangkap haba. Apa lagi impaknya terhadap kita semua? Di samping peningkatan suhu dan peningkatan kelembapan udara, perubahan iklim akan mengalami perubahan yang sangat ketara dan merisaukan. Segala-galanya terdedah kepada berlakunya hujan asid sehinggalah hujan batu dan pemanasan global. Hadirin dan hadirat sekalian, jika ada kesan, pasti ada langkah untuk mengatasi masalahnya. Antara langkah dan amalan sepanjang hayat bagi mengatasi masalah pembuangan sisa domestik terhadap fizikal dan komuniti ialah penggunaan teknologi terkini. Logi waste to energy merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Selain itu, ia juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada.
Penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polistrina dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang juga boleh dilakukan. Pihak berkuasa tempatan PBT mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Antara akta untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik ialah Akta Pengurusan Sisa Pepecal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pepecal dan Pembersihan Awam Akta 673. Seterusnya, langkah dan amal sepanjang hayat bagi mengatasi masalah pembuangan sisa domestik terhadap fizikal dan komuniti juga boleh dilakukan melalui pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda, terutama dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti Kita Semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Misalnya, seperti yang dinyatakan oleh panel 1, iaitu amalan 3R, boleh dilaksanakan di sekolah. Saya rasa setakat itu sahaja ulasan yang dapat saya huraikan. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Nisha atas perkongsian dan jawapan yang diberikan. Bagi menggulung perbincangan kita pada hari ini, jelaslah bahawa punca daripada pembuangan sisa domestik iaitu kurangnya kesedaran, ambil ringan dan pengaplikasian yang kurang dapat menyebabkan implikasi yang sangat ketara kepada dunia kita pada hari ini. Oleh itu, langkah-langkah seperti pengamalan 3R, reduce, reuse dan recycle, mengadakan kempen dan juga penggunaan teknologi terkini haruslah kita amalkan bagi mengatasi masalah alam sekitar ini. Jadi, kita semua haruslah berganding bahu memikul amanat dalam menjaga alam sejagat ini agar generasi berikutnya berupaya untuk merasakan keindahan dunia yang sebenar. Besarlah harapan agar kita semua berupaya untuk mengatasi masalah alam sekitar agar mampu memanifestasikan alam sekitar yang sihat, sejahtera dan harmoni. Maka dengan tercapainya kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah sudah forum alam sekitar pembuangan sisa domestik kita pada hari ini. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya Muhammad Zamarul bin Zaharin selaku moderator kita pada hari ini mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Ungkapan terima kasih yang tulis ikhlas buat semua atas kesudian anda semua dalam menjayakan forum kita pada hari ini. Di kesempatan ini juga, kami ingin memohon 1000 kemaafan ada salah dan silap. Sedangkan lidah tergigit jua, ini kan pula manusia biasa. Sekian, salam kemaslahatan forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita berjumpa lagi.